Okey, meli ke titik. Ustaz-ustaz parti Pak Lebay tak nak buat solat hajat ke sempena Genting nak buka. Ni mungkin dia akan buat lah ni. Ya. Jadi Genting nampaknya lebih awal beroperasi sepenuhnya berbanding daripada masjid. Masjid ni masih lagi ya, terhad-terhad. Tapi Genting dah awal lah buka. Ya. Itu satu kelebihan bagi kerajaan Melayu Islam. Pemerintah ya, apatah lagi Menteri Agama itu daripada Parti Lebay. Timbalan dia pun lebay. Lepas ni kita tengoklah ya. Mungkin dalam seminggu 2 minggu ni akan di Parlimen ya, akan dibawalah ya, kalau tidak pun undang-undang hudud mungkin RU 355 ya, mesti dibawa. Sebab itu adalah nyawa PAS ya. Kita pernah baca kenyataan daripada PAS ya, hudud adalah nyawa kami. Bermakna kalau tidak ada hudud, matilah PAS ya. Jadi kita nak tengoklah ya, hudud nyawa dia ke ataupun kerajaan Ismail Sabri yang bagi nyawa kat dia ya, bagi jawatan, bagi buta khas ya, buta khas yang tak buat kerja, buta khas makan gaji buta, buta khas yang selama ni ponteng Parlimen, sambung lagi kali ni jadi buta khas ya. Tak tahulah apa kelebihan dia. Sebab tu saya katakan kerajaan yang ada lagi ni adalah mewarisi kerajaan yang gagal dahulu ya, kerajaan yang gagal dahulu. Kerajaan yang dah gagal dahulu siapa pimpin? Muhyiddin Yassin ya, orang panggil dia Abah Kau. Jadi dia yang jadi Perdana Menteri ya, dan telah pun diiktiraf secara resminya sebagai kerajaan gagal. Bukan pembangkang saja yang iktiraf, UMNO pun iktiraf masa tu ya. Sebab tu UMNO pun bersungguh-sungguh memainkan peranan penting menjatuhkan Muhyiddin sebab dikata kerajaan tu gagal. Jadi okey lah kan, kita ingat bila dia jatuhkan Muhyiddin, naikkan Ismail Sabri daripada UMNO, boleh menampakkan pembaharuan supaya kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang lebih berjaya ya. Kalau tak berjaya mengadakan reform ya, memang kita tahu dah UMNO dia takkan buat reform ya, tapi sekurang-kurangnya lebih baik dari Muhyiddin ya. Tapi bila dia senaraikan barisan kabinet, nampaknya yang Perdana Menteri gagal tu dia lantik pula jadi penasihat ya, Majlis Pemulihan Negara ya. Orang yang menggagalkan negara justru jadi pengerusi untuk pulihkan negara. Tak kartun kau saya ya? Memang kartun. Tapi nak macam mana? Sebab dia tidak ada kekuatan. Kerajaan ini berdiri di atas kelebihan 3-4 orang ahli parlimen ya. Kalau tak dilayan ya, kalau tak dilayan kena-kena mereka, maka Ismail Sabri mungkin jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam dunia ya, bukan di Malaysia. Muhyiddin dah pecah rekod Perdana Menteri 18 bulan ya. Kita ingatkan 22 bulan kerajaan kita dikhianat, kita rasa itu dah rekod. Rupanya dia lagi rekod. Yang tukar rampas tu pun mencipta rekod 18 bulan dia jadi menteri ya. Berbaloi ke dia khianat ya? Berbaloi ke selama ni makan gaji haram, allowance haram, hasil dia penghasilan 18 bulan jadi Perdana Menteri ya? Tak berbaloi ya? Dan sekarang ini dia dihina lagi daripada seorang Perdana Menteri ya, daripada tangga yang tertinggi ya, dalam kerjaya politik dia menjadi Perdana Menteri hasil daripada tebuan atap ini. Tiba-tiba datang Perdana Menteri yang lain pula lantik dia ya, jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN ya. Patutnya tolaklah ya. Tolaklah, kawan-kawan jagalah maruah ya. Kalau kita dah pernah jadi Perdana Menteri, takkan nak jadi office boy. Buat macam tu lah kan. Tapi lah ya, daripada aku duduk saja nak makan pencen pun tak ada. Pencen 18 bulan mungkin tak ada pencen kot Perdana Menteri kan. Lebih baik aku bekerja juga jadi pengerusi Majlis MPN bertaraf menteri. Kalau boleh nak jadi pengerusi Majlis MPN bertaraf Perdana Menteri kalau boleh kan, tapi tak boleh. Bertaraf menteri pun okey lah ya. Haji Hadi pun dia dapat jadi duta khas bertaraf menteri juga kan. Tak dapat jadi menteri, duta khas bertaraf menteri. Kemudian kita tengok dalam kabinet ya, pegawai khas lah, penasihat lah ya, daripada Sabah, orang UMNO, wanita UMNO tu nanti jadi penasihat Kementerian Kesihatan ya. Dah lah Kementerian Kesihatan tu ada 2 orang timbalan menteri, pegawai khas dia, lantik lah seorang lagi penasihat. Ini semua orang politik yang diberikan jawatan kerana apa? Kerana Ismail Sabri tahu ya. Ismail Sabri tahu bahawa dia tidak ada kekuatan ya. Dia tidak ada aura, dia tidak ada kebolehan. Jadi daripada dia jatuh, lebih baik dia bagi jawatan kepada siapa-siapa saja ya, yang boleh menjamin kedudukan dia. Jadi dia tak pedulilah rakyat ni ya? Dia tak pedulilah rakyat ni ada kerja ke, pengangguran hampir 1 juta, rakyat susah nak makan, dia tak peduli Dia bagi makan puak-puak ni
Orang tu dah ada parlimen, dah ada pendapatan pun bulanan. Bukan orang susah. Bagi lagi jawatan. Rakyat yang tak ada kerja, apa yang dia buat? Apa dasar yang boleh kita lihat sekarang ni di bawah kerajaan 18 bulan lalu sampailah kerajaan yang ada hari ni. Walaupun tanpa mandat rakyat, tapi sungkuan tunjuklah sikit. Dahlah kamu buat kerja jahat, merampas, ikut atap. Tapi kurangnya cover lah sikit, dapat kerjaan, buatlah yang baik. Paling tidaknya, kalau tidak baik diberi PH, paling tidaknya setara dengan PH. Tapi yang dia buat apa dia? Lebih teruk daripada kita. Lebih teruk daripada kita. Apa yang tak teruk? Sebut je apa sistem pun, ekonomi hancur, pendidikan berapa lama dah budak tak sekolah, sosial, kehidupan masyarakat, berapa ramai orang tak boleh berjumpa dengan jiran tetangga, anak tak boleh jumpa dengan mak berapa bulan dalam keadaan macam tu. Sebab apa? Atas kelemahan kamu. Alasannya bukan COVID. Kalau COVID, satu dunia ada COVID, tapi mereka boleh bangun, mereka boleh bangkit, mereka boleh selesaikan dengan baik dan bijaksana pemimpin mereka. Tapi kita asyik dengan politik. Sebab itulah rakyat jadi mangsa. Kamu dah rampas kerajaan, kamu tak cukup dengan kerajaan pusat, kamu fikir mana lagi nak rampas. Maka rampaslah satu negeri kamu rampas. Pusat dah dapat, tapi masih tamak satu negeri, akhirnya sampai ke Sabah, berlaku pilihan raya, COVID naik mendadak sampailah kali ini. Puluhan ribu kes baru dan ratusan mati setiap hari kerana COVID. Kalau ada 200 lebih satu hari mati sampai ke 300 satu hari mati, kita boleh umpamakan negara kita ini seolah-olah setiap hari satu pesawat kapal terbang terhempas. Bayangkan saudara. Kita boleh bayangkan dekat negara kita ni setiap hari kapal terbang terhempas. Satu kapal terbang tu mungkin 200 lebih 300 penumpang. Macam ni lah keadaan negara kita. Bila kita tengok kadar kematian purata dia 200 lebih satu hari. Macam mana kita nak kata kerajaan ini baik? Macam mana kita nak kata kerajaan ini adalah kerajaan yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT? Kalau bukan, inilah kerajaan yang mendapat bala petaka, bencana yang semua orang terpaksa hadapi. Kamu lebay ke, kamu ulama ke, kamu mufti ke, kamu kadi ke, kamu ustaz ke, kamu orang politik ke, kamu orang tidak ambil tahu politik pun, semua merasa akibat dia. Hasil daripada pengkhianatan. Sebab tu saya katakan, dalam politik ini, musuh masih lagi boleh kita runding. Musuh masih lagi, dalam politik musuh biasa, musuh politik. Tapi pengkhianatan ini yang paling jahat daripada musuh. Kalau kita nak berunding, kalau kita nak berbaik, nak berbincang, biar kita berunding dan berbaik dan berbincang dengan musuh, daripada kita berbaik dan berbincang dengan pengkhianat. Kerana pengkhianatan itu lebih besar daripada musuh. Sebab itu sejarah menggambarkan bahawa zaman Nabi dulu, Nabi berunding, berbincang, berdamai, berbincang, mengadakan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan pihak musuh, serta kafir. Tapi tidak ada sejarah Nabi berpakat berbincang dengan pengkhianat. Kerana pengkhianatan itu adalah satu dosa paling besar, jauh besar daripada musuh-musuh kita. Sebab tu saya ingatkan, terutamanya kepada Parti Keadilan, pengkhianatan yang sebenarnya adalah pengkhianatan yang menjatuhkan kerajaan PH. Sebab itu jangan ada rundingan dengan mereka. Jangan ada kerjasama pun dengan puak-puak yang jelas puak-puak ini adalah pengkhianat. Biarlah kita, kalau kita rasa nak berunding dengan musuh politik tak apa. Musuh politik tak apa. Walaupun kita tahu belum tentu lagi dia ikhlas bersama kita, tapi sekurang-kurangnya boleh lagi untuk berbunding atau berbincang. Kalau tak bersama pun mungkin ada satu perkara yang kita punya perjuangan yang sama. Contohnya mesti di Perak, kita Keadilan, DAP, Amanah, kita berunding dengan UMNO untuk menjatuhkan Peja, Menteri Besar Perak. Sebab Peja gagal sebagai Menteri Besar. Semua orang tahu masalah sosial pribadi Peja ni, jadi tak layak jadi Menteri Besar. Kita pakat dengan UMNO. Tak ada pun PH nak jadi Menteri Besar, kita nak jadi EXCO sebagainya. Sebab kita tahu ini Menteri Besar yang gagal. Tak apalah, kita ganti. Selalah UMNO ni mungkin baik sikit daripada Peja. Kita berpakat dengan UMNO, jatuh Peja, UMNO jadi Menteri Besar. PH tak dapat apa pun. Tak masalah. Demi kebaikan rakyat Perak. Tak apa, kita berpakat. Ketika itu, UMNO nak dapat jawatan Menteri Besar, tak ada pula dia kata no DAP, no PKR, no Anwar. Boleh terima DAP, boleh terima Amanah,
berterima dengan keadilan. Ya, sebab dia nak dapatkan jawatan menteri besar. Tak apalah UMNO berpendidikan demikian. Ya. Nah, kita mengharapkan supaya apabila kita nak pergi mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, kita harapkan UMNO juga bersama seperti mana pendirian kita. Ya. Supaya kita lupakan perbezaan politik demi nak selamatkan rakyat. Sepatutnya UMNO beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ya. Sebab Anwar Ibrahim adalah mewakili Pakatan Harapan yang solid dalam gabungan semua parti. Pakatan Harapan adalah gabungan yang paling solid sekali. Dan UMNO sepatutnya tahu ini. Dan patutnya diberilah peluang kepada Anwar Ibrahim tunjukkan kepimpinan dia. Seperti mana kita beri peluang di Perak, kita letak Menteri Besar daripada UMNO. Bantu dia untuk dia jadi Menteri Besar dan jatuhkan Peja. Tapi ini tak berlaku sahaja. Sebab ini UMNO. Sebab dia selama ini dia bercakap hentam Muhyiddin bukan datang kerana prinsip. Ya, selama ni dia bercakap, tak kira lah mana saya berterupa di mana pun. Ya, Najib ke, Amidi ke tulis dalam tweet, dalam Facebook dia duk hentam Muhyiddin, oh derhaka agung. Ya, ini moratorium tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, rakyat susah. Bukan kerana prinsip, kerana marah tak dapat jawatan. Ya. Sebab itulah bila dia UMNO dah dapat jawatan sekarang ni, Ahmad Sabri dah tak ada bunyi dah. Buka tweet Najib, ada lagi macam dulu. Ya. Ada seganas dulu. Tak ada. Cerita pasal ni, undi percaya di Parlimen. Ni, yang tetah kepada tuanku. Kita tengok, agama ahli Parlimen kata, dalam atur cara tidak ada diletakkan sebagai undi percaya. Sedangkan ini adalah tetah agung. Semua orang tahu, keluar kenyataan resmi. Ya, bagaimana agung menetahkan supaya selepas sahaja dilantik, sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Ya, Wak Imam Anwar pun selagi itu lagi dilantik. So, siapa pun yang dilantik oleh Agung sebagai Perdana Menteri, hendaklah dibuat keabsahannya di dalam Parlimen pada bulan 9. Ini tetah Agung. Tapi sekarang mudah nak pusing. Ya, dia suruhnya balaci peguam mana entah cakap, dia kata tak perlu. Agung dah lantik dah lah. Ya, apa kita nak wasah kalau kita buat di Parlimen seolah-olah kita tidak mengiktiraf pilihan Agung. Tengok. Keluar berita gini. Dia kata kalau kita buat undi percaya di Parlimen seolah-olah kita memperlekehkan pilihan Agung. Sedangkan tetah itu datangnya daripada Agung. Bukan datang daripada Anwar Ibrahim. Bukan datangnya daripada DAP. Bukan datang daripada PH. Ya? Agung sendiri yang tetah. Sebelum dilantik Perdana Menteri lagi. Agung sebut sesiapa pun jadi Perdana Menteri hendaklah uji keabsahannya di dalam Parlimen. Supaya menggambarkan kepada dunia luar bahawa Perdana Menteri kali ini adalah Perdana Menteri yang betul-betul ada majoriti, yang tidak diragukan tentang sokongan di dalam Parlimen. Ya? Dalam Parlimen lah, ya, sokongan dari rakyat memang tak ada. Tak payah bukti pun. Ya? Sebab PN ni mana pernah tanding pada raya pun. Ya? Perkhidmatan Nasional ni ya, tak ada di dalam daftar pilihan raya umum dulu. Memang tak ada untuk membuktikan sokongan rakyat. Tapi sekurang-kurangnya membuktikan sokongan majoriti dalam Parlimen itu hendak dipamerkan di dalam Parlimen. Kalau kamu depan Agung, kamu kata kamu ada 114. Apa masalah dia yang kamu takut sangat nak buat undi percaya dalam Parlimen? Tunjukkan 114. Tapi kenapa takut? Sebab dia rasa mungkin ada perkara yang tak selesai. Ada sebelum ini yang pernah dijanjikan kepada mana ahli Parlimen untuk angkat dia jadi menteri. Mungkin sampai hari ini belum lagi tertunai. Mungkin tak dapat lagi jawatan itu, JLC dan sebagainya. Mungkin tak selesai. Jadi kalau nak buat, dia bimbang. Ya, 2-3 orang. Ya, tak datang. Sakit perut. Ya, cirit-cirit. Maka jatuhlah Perdana Menteri dalam Parlimen. Ya, itu yang takut. Sebab itu dalam agenda. Tak dinyatakan ada undi percaya. Dan bercakaplah beraksi-beraksi ini. Ya, konon-kononnya pakar perlembagaan dan sebagainya. Ya, mengatakan bahawa tak perlu buat undi percaya sebab Agung dah pilih. Kalau buat juga seolah-olah mempertikaikan Agung. Sedangkan dia tahu yang undi percaya itu sendiri pun tetah Agung. Ya, takkan Agung nak buat tetah untuk nak memalukan dia. Ya. Sepatutnya mereka confident. Kalau betul 114, ya, kamu dulu kata ada masa menghadap tuanku. Takut apa? Buka apa yang undi percaya. Dan saya menyeru kepada Pakatan Harapan. Ya, kalau kita tak nak fight sekalipun, jangan sesekali bagi undi.
Baik-baik berkecuali. Tak? Kita biarkan mereka bermain dengan game yang mereka sendiri cipta. Ya, daripada bermulanya mainan jahat ini daripada langkah syaitan, mereka yang mulakan. Ya, mereka yang mulakan. Sehinggalah game yang kedua menjatuhkan pula mastermind langkah syaitan itu, Muhyiddin Yassin. Mereka juga yang mulakan. Mereka juga yang main peranan menjatuhkan Muhyiddin. Dan kali ini, untuk game yang ketiga ini, kita minta mereka teruskan game mereka dan kita ambil popcorn, duduk dalam parlimen. Kita makan ke dalam parlimen. Tak boleh makan. Makan singgah pun okey lah.